Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan kongsikan tentang eksperimen pertama untuk solid mechanics, iaitu laboratory work for equilibrium of a rigid body. Untuk eksperimen ini ada dua testing, iaitu eksperimen A two-sided lever dan eksperimen B one-sided lever. Ini adalah gambaran susun atur eksperimen menggunakan lab apparatus di mana F1 adalah dynamometer dan F2 adalah load yang digunakan. Objektif eksperimen ini adalah untuk mencari nilai equilibrium sesuatu objek dengan beberapa nilai load dan jarak yang berbeza. Two-sided lever bermaksud kita menggunakan kiri dan kanan lever di mana dynamometer diletakkan di bahagian kiri dan load diletakkan di bahagian kanan. Manakala untuk one-sided lever, kedudukan dynamometer dan load adalah di bahagian yang sama. Kita lihat kepada eksperimen yang pertama, iaitu two-sided lever. Untuk eksperimen ini ada tiga testing, iaitu yang pertama, measuring force F1 as a function of the load F2, di mana di sini kita ingin mencari nilai F1 berdasarkan perubahan nilai F2. Yang kedua, measuring force F1 as a function of the load arm X2, di mana di sini adalah untuk mencari nilai F1 berdasarkan perubahan load arm iaitu X2. Dan yang ketiga, measuring force F1 as a function of the power arm X1. Di sini adalah untuk mencari nilai F1 berdasarkan perubahan nilai power arm iaitu X1. F1 adalah nilai bacaan dynamometer, manakala F2 adalah load yang digunakan. Load arm X1 adalah jarak dynamometer dan load arm X2 adalah jarak load yang digunakan untuk F2. Jadi di sini F1 kawan dia adalah X1 dan F2 kawan dia adalah X2. Ini adalah figure untuk eksperimen two-sided lever yang boleh dibina oleh setiap pelajar. Di sini saya menggunakan pembaris panjang 1 meter untuk dijadikan lever. Stand perlulah berada di bahagian tengah kayu tersebut. Kemudian tandakan menggunakan skru ataupun paku pada setiap jarak 12 cm kiri dan kanan lever. Ini adalah bertujuan untuk meletakkan atau menggantung load F2 dan dynamometer. Untuk two-sided lever ini, di bahagian kiri adalah untuk dynamometer dan di bahagian kanan adalah untuk load F2. Okey, kita lihat kepada eksperimen yang pertama untuk two-sided lever, iaitu measuring force F1 as a function of the load F2. Ini adalah step untuk eksperimen ini. Yang pertama, state the value of the X1 48 cm dan X2 iaitu 24 cm. State the force of F2. Di sini kita menggunakan nilai 1 Newton, 2 Newton dan 3 Newton and fill in the table 1. Calculate the value of F2, X2 and fill in the table 1. Determine the force from F1 reading from dynamometer for each load F2 and fill in the table 1. Kemudian, calculate the value of F1, X1 and fill in the table 1. Calculate the percentage differences and fill in the table 1. Perlu diingatkan bahawa X1 adalah level arm untuk dynamometer dan X2 adalah level arm untuk load. So, ini adalah tabel 1 untuk eksperimen yang pertama, di mana nilai X1 dan X2 adalah permanent value. So, dia adalah nilai yang tetap dan tidak berubah. Manakala nilai F2 adalah nilai 1 Newton, 2 Newton dan 3 Newton. Kita tulis nilai 1 Newton, 2 Newton dan 3 Newton di dalam tabel. Kemudian kita akan kira F2, X2. Okey, untuk 1 Newton kita darabkan dengan X2 iaitu 0.24 meter, kita akan dapat 0.24. Seterusnya,
2 Newton didarabkan dengan X2, so akan dapat 0.48. Seterusnya, 3 Newton didarabkan dengan X2, nilai dia adalah 0.72. Di sini saya tunjukkan gambaran untuk eksperimen ini di mana nilai X1 dan X2 adalah kekal, manakala nilai F2 adalah menggunakan nilai 1 Newton, 2 Newton dan 3 Newton. Untuk load F2, pelajar boleh menggunakan apa sahaja material seperti kayu, batu, air dan sebagainya. Ini adalah contoh gambaran menggunakan F2 load kayu. Yang ini adalah menggunakan batu. Yang ini menggunakan batu kecil yang dimasukkan di dalam plastik. Dan yang ini adalah menggunakan air, di mana semua F2 yang digunakan perlulah ditimbang terlebih dahulu mengikut nilai yang dimaklumkan, iaitu 1 Newton, 2 Newton dan 3 Newton. Di sini saya akan tunjukkan satu cara macam mana eksperimen ini dijalankan. Ini adalah contoh untuk satu eksperimen sahaja. So, eksperimen ini adalah untuk menentukan nilai F1 berdasarkan load F2. Kita letakkan load 1 Newton pada jarak X2 iaitu 24 cm dan kayu akan turun ke bawah mengikut berat. Kemudian kita akan gantungkan dynamometer di hujung pada jarak X1 iaitu 48 cm dan tarik dynamometer ke bawah sehingga kayu tersebut berada dalam keadaan mendatar iaitu 180 degree. Dan kita akan baca nilai dynamometer tersebut iaitu 0.5 Newton. Eksperimen ini akan diulang menggunakan load iaitu F2 menggunakan 2 Newton. Kita gantungkan 2 Newton pada jarak yang sama iaitu 24 cm dan tarik dynamometer ke bawah. Bagikan supaya kawasan pembaris itu berada mendatar 180 degree. Kemudian kita akan baca pada dynamometer. So yang ini dapat 1 Newton. Eksperimen ini diteruskan dengan menggunakan nilai load 3 Newton dan baca bacaan dynamometer. Kemudian kita akan isikan nilai F1 yang telah dibaca pada dynamometer dan diisikan pada tabel 1. So, untuk yang 1 Newton, kita dapat F1 adalah 0.5. Untuk 2 Newton, F1 adalah 1.0. Dan untuk 3 Newton, saya dapat nilai dia 1.45. Kemudian, kita akan kira nilai F1 X1. Selepas itu, kita akan kira nilai F1 X1. Untuk load 1 Newton, kita darabkan F1 dengan X1, so kita akan dapat 0.24. Untuk 2 Newton, kita akan dapat 0.48. Dan untuk 3 Newton, nilai F1 X1 adalah 0.69. Kemudian, kita akan kira percentage difference menggunakan rumus yang berada dalam petak kuning tersebut dan kita akan masukkan nilai dia iaitu F2 X2 iaitu 0.24 tolak F1 X1 iaitu 0.24 dan bahagi F2 X2 nilai yang sama 0.24 dan kita akan darabkan dengan 100. Nilai percentage differences dia adalah 0. Begitu juga dengan nilai F2 untuk 2 Newton, masukkan di dalam rumus dan kita akan dapat nilai dia adalah 0%. Seterusnya untuk F2 3 Newton, masukkan di dalam rumus dan kita akan dapat percentage difference adalah 4%. Apabila kita kata alatan ini
berada dalam equilibrium bermaksud nilai F2 dan nilai F2x2 dan F1x1 sepatutnya adalah nilai yang sama. Tetapi untuk nilai F2 3 Newton, nilai untuk F2x2 adalah berbeza dengan F1x1, iaitu 0.72 dan 0.69, dan percentage differences dia adalah 4%. So, untuk nilai yang ketiga ini, kita perlu discuss kenapa nilai ini berbeza. Seterusnya, eksperimen A two-sided lever untuk yang kedua, iaitu measuring force F1 as a function of the load arm X2. Okey, ini adalah step dia, di mana yang pertama, state the force of F2 iaitu 2 Newton. Yang kedua, state the value of X1 iaitu 48 cm. Dan yang ketiga, state the value of X2 di mana nilai X2 adalah berbeza iaitu 48 cm, 36 cm dan 24 cm. Kemudian, calculate the value F2, X2 and fill in the table 2. So, step yang keempat hingga ketujuh adalah step yang sama seperti eksperimen 1. Okey, ini adalah gambaran untuk eksperimen yang kedua di mana nilai X1 adalah kekal iaitu 48 cm dan nilai F2 adalah kekal iaitu 2 Newton. Yang berbeza adalah X2 di mana X2 yang pertama adalah 48 cm, yang kedua adalah 36 cm, yang ketiga adalah 24 cm. Kemudian kita akan baca nilai daripada dynamometer dan masukkan nilai yang kita dapat ke dalam tabel 2. Cara untuk mengisi tabel 2 adalah sama macam cara mengisi tabel 1. Kita akan kira nilai F2, X2, kemudian akan kira nilai F1 iaitu nilai ini yang dapat daripada dynamometer. Kemudian kita akan kira F1x1, seterusnya kira dia punya percentage difference. Dan kita akan buat discussion sekiranya percentage difference adalah berbeza. Seterusnya, kita akan buat eksperimen yang ketiga iaitu measuring force F1 as a function of the power arm X1. Di mana eksperimen ini nilai yang berubah adalah X1 iaitu kita tengok kepada step yang ketiga, nilai X1 akan berubah 48 cm, 36 cm dan 24 cm. Okey, ini adalah gambaran untuk eksperimen yang ketiga di mana nilai X2 48 cm adalah nilai yang kekal dan F2 adalah kekal 2 Newton. Yang berubah adalah nilai X1 iaitu yang pertama kita menggunakan 48 cm. Kemudian yang kedua kita menggunakan jarak X1 adalah 36 cm dan yang ketiga jarak X1 adalah 24 cm. Bacaan yang dapat daripada nilai F1 ini akan ditulis di dalam tabel 3 sama seperti eksperimen 1 dan 2. Dan kita akan kira percentage differences untuk setiap satu load. Jika terdapat percentage difference yang sangat berbeza, kita akan buat discussion kenapa nilai F1x1 tidak sama dengan F2x2. Okey, seterusnya eksperimen B, one-sided lever. Untuk eksperimen ini juga ada 3 testing di mana yang pertama measuring force F1 as a function of the load F2. Yang kedua, measuring force F1 as a function of the load arm X2. Dan yang ketiga, measuring force F1 as a function of the power arm X1. Eksperimen ini sama seperti two-sided lever. Yang berbeza adalah kedudukan tempat F1 dan F2. Dia berada di kedudukan lever yang sama. Dan kita hanya menggunakan sebelah sided sahaja. Ini adalah gambaran untuk eksperimen B, one-sided lever, di mana kita akan abaikan sebelah side iaitu sebelah kanan dan kita akan menggunakan satu side sahaja.
Untuk eksperimen one-sided level, saya tidak lampirkan di sini, tetapi kita akan lihat eksperimen ini pada video yang seterusnya. Okey, untuk discussion untuk eksperimen A two-sided level, yang pertama, discuss and compare the value of F1 X1 and F2 X2 for all experiment that have been done. Kemudian, note that when it is said to be equilibrium, the value of F1 X1 and F2 X2 should be same. Sampai sini aja untuk eksperimen A, iaitu two-sided level. So, pelajar boleh mencuba dan boleh buat discussion berdasarkan nilai yang telah dapat daripada eksperimen ini. Kemudian kita akan teruskan dengan eksperimen yang kedua, iaitu one-sided level. Sampai di sini sahaja, berjumpa lagi di lain waktu.